kita memiliki satu soalan untuk kita nak jawab hari ini lah, okay? Iaitu adakah digital lebih susah? So dalam ending hari ini kita akan bagikan jawapan kepada anda, adakah lebih susah ataupun analog lebih senang. Saya Eric, saya mewakili saya sebagai wakil dari dunia digital, dan Andy. Saya orang tua, Andy, yang mewakili dunia klasik analog. Saya ada soalan nak tanya Andy sebab apakah kamu soalan? dari dunia analog kan? Saya orang tua mah, you orang muda. Kenapa you suka analog? Tak mau digital? Tak boleh terima ke? Tak boleh terima, bukan tak boleh terima. Saya lebih suka analog kerana ia lebih simple, lebih mudah, dia tak complicated, dia dah klasik, semua layout dah nampak. Kalau ada satu mixer kat sini kan, segala yang saya perlukan terus saya nampak dalam setiap butang, setiap knob. Apa yang saya tak perlukan tak ada di sini. Tapi you tak rasa pening kepala ni? Begitu banyak butang sekali. Saya rasa yang ni lagi pening kerana dia punya butang semua tak ada betul-betul dia punya fungsi, you kena select. Betul kah? Kita dia punya kan? Fungsi semua. Tengokkan. Yang ni lah analog. Ini sangat-sangat banyak apa tu? Sudah tukar knob screen dan semua. Bagus mah, semua ada di sebelah. Dan setiap knob, setiap butang ada fungsi dia tersendiri. Tapi banyak knob, you tengok berapa baris. Macam banyak, pembarisan senang. Pembarisan Hari sama. Merdeka. Semua sama punya. Tapi ini sikit je. Itu yang masalah, sikit, tapi you kena cari itu fungsi. Oh, okay. So itulah. Saya tak perlu cari, semua ada di sini di depan mata saya. Mengapa anda suka analog? Okay. Apa masalah digital? Apa masalah? Sebelum itulah orang sebelum tu ada orang berpegang kuat kepada analog. Mengapa anda sukakan analog sangat? Kerana lebih murah ke? Betul ke ada? Analog lebih murah. Okey. Boleh kira lah analog lebih murah lah. Tapi untuk mendapatkan satu bukan sangat murah tu. I want to say cheap pun bukan cheap. Kalau ini 32 channel kan? Ini ialah 32 channel. Kalau anda dapatkan satu mixer analog 32 channel dalam harga lebih kurang 9,000, 8,000. Ini X32 compact. Ini compact. Versi compact. Ini compact about 8,000. 8,000 macam tu lah. 7,000 lebih 8,000. Tak ingat lah, cek Lazada. Cek Lazada. Lebih kurang lah dalam 7, kalau 8, 9,000. Yes, letakkan link Lazada bagi orang tengok. Kalau anda cari satu mixer analog 32 channel, 32 itu board besar, 32 channel, saya pasti pun dia takkan lebih murah daripada digital punya mixer. For small event, use 2 mic ke 3 mic ke, beberapa input saja tu, then digital analognya lebih sesuai lah, mudah untuk dikendalikan. Anda tak perlukan feature-feature yang banyak, anda perlukan apa yang di depan mata anda saja. Okay. So kalau untuk event kecil, you nak bawa keluar benda ni ke? Tak perlu lah. Saya boleh bawa digital yang jenis lain. Digital ada banyak jenis tau. Bukan ini saja. Ini pun digital hari ini. Ini pun digital juga. So apa yang saya digital hari ini ialah saya guna iPad-nya. So apa yang kita buat live, betul-betul buat live adalah guna ini apa? Model X18 yang menggunakan iPad. Sekarang kita pakai yang ini. Bukan digital lah, yang ini digital. Ini pun digital. Nak buktikan digital kan, inilah mixer dia. Tengok, fader pun tak ada punya. Ada satu lagi butang jenis. Pun tak ada. Apa pun tak ada. Yang ni pun digital juga. So ini lebih kurang berapa input? Ini 12. Input 12 lah. Tapi mic 4 lah. Mic 4 lah. So yang ni you kata besar pun dia tak lebih besar. Kurang, tengok size. Lebih kurang dalam kategori ini lah. Tengok size. Beza lah, tapi yang ini dia pakai apa? iPad. Pakai iPad lah. Atau smartphone pun boleh. Dah suka pakai smartphone untuk mix ke? Tak kecil sangat ke? Tak, saya boleh jalan-jalan. Saya tak perlu macam itu macam terikat pada mixer. Saya boleh jalan, katakan nak buat kenduri. Saya boleh jalan sambil makan pun boleh. Itu satu kebaikan. Itu boleh buat daripada toilet lah. Toilet pun boleh. Dia boleh mixing duduk dalam tandas. Okey, tadi kata sini dia terlalu complicated lah. Tapi dia beza dia banyak butang, banyak knob ni.
rasa macam depan apa awak nampak complicated. Okay, tapi apa yang anda perlukan segalanya ada di depan mata anda. Tapi yang saya rasa lah, yang orang analog selalu rasakan, anda tengok butang dan dia punya knob kurang. Tengok knob pun boleh kira tak lebih 10, lebih kurang 10 aja. Butang pun kurang daripada ni. Tapi saya pada pendapat saya itu cuma satu alasan saja. You tahu kenapa? Bagi saya analog tu dia macam itu flat. Itu rumah flat. Sebab rumah flat tu sama saja. Itu design semua sama. Macam Singapore punya HDB. You pergi masuk, kiri ialah bilik, kanan ialah tandas, depan ialah dapur. So tak kira you pergi apa-apa, dia memang layout semua sama. So untuk analog, tak kira you guna jenama apa, dia memang layout mesti macam ni. Mesti memang ada sama. Gain, ada high, mid, low, aux, effect, pan dengan ni. Dia punya strip memang susunan dia lebih kurang sama. Tak kira apa-apa brand. Jadi tak kira apa-apa user yang guna. Bagi dia mixer tu dia terus boleh pakai. Dia sudah tahu itu layout. Sebab layout dia copy paste antara apa-apa brand. Lain-lain brand pun lebih kurang sama punya. Tetapi untuk digital mixer, lain-lain brand dia memang layout lain. So mungkin sini knob sini, itu knob sini. So dia tak ada satu yang sekata. So you kena carilah. Jadi itu yang kamu cakap, kata dia tak familiar, tak tahu dekat mana. Sebab bila dia dari satu flat dia pergi kondo pula atau pergi design lain. Masuk. Ina dia high class lah. Dia kata saya flat, dia kondo. Ini memang lansia ini memang flat mah. Ini memang kondo mah. Bukan banglo tau. Banglo lain, banglo sana. Banglo mana? Tetapi katakan you dari flat nak masuk kondo, you first step you tak mau masuk. You pintu pun tak mau masuk. You setiap kali kata itu memang susah, tak boleh tinggal orangnya, tak boleh tinggal orang. So you akan selama-lamanya rasa kondo tu tak boleh tinggal orang. Tetapi bila you dah satu langkah masuk, you pergi explore, you dah mungkin tinggal 2-3 hari sana, you mesti tahu besok bangun, you tahu mana tandas, mana bilik, mana dapur. So sudah cuba hari-harimau lah. Mestilah. So bagi saya konsol digital sama juga. Bila you mungkin first time, kali pertama, you tak tahu mana butang mana. Sebab you kena carilah. Layout dia beza dengan analog dan setiap brand digital berlainan. Jadi, tapi bila you langkah pertama masuk ke digital, you guna 1 kali, 2 kali. Lain kali sebenarnya you tak perlu fikir, you pun dah tahu dekat mana. So katakan dia ada digital, saya rasa dia ada beberapa langkah tambahan lah. Tambahan. Kerana setiap setting dia biasanya you kena cari itu benda you nak set. Katakan kalau untuk analog, kalau saya nak increase gain, saya pergi ke gain knob, saya increase saja. Kalau saya boleh tunjukkan gain. Tapi untuk ini sama juga. Gain. So kalau analog gain dia, kalau you nak increase gain, you just pergi ke gain, you increase saja. Macam tu. Kalau you nak kurangkan, you kurangkan saja. Untuk digital pun tak susah. So gain dia sini saja. Ni je, boleh nampak. Yalah, tapi untuk channel yang mana dia satu butang untuk ini gain saja. So katakan saya nak buat gain untuk channel 1. Channel 1. Tekan 1 lah. Select 1. Ini gain untuk 1. Itu saja. So macam tu sajalah. So kalau I nak buat untuk channel 2, I select. Tekan ni channel 2 again. You nampak sudah berubah. Nampak tak? Oh, macam tu lah. So ini channel 2 again. Ini channel 1 again. So kalau saya nak tengok semua channel punya gain, macam mana saya nak lihat? Macam ni saya boleh lihat. Ini tak boleh lah. Itu dia. Tengok, saya boleh tengok saya nak gain semua depan mata, dia tak boleh. Tapi dia ada screen pun tak boleh, apalah. Atas screen tak boleh. Atas screen boleh. Tapi satu persatu lah. Saya sudah tangkap dia satu. Ini saya, kalau you betul, saya bagi satu like. Yang lain semua saya boleh nampak. So katakan kalau sesuatu benda yang saya nak buat, saya nak EQ kan sesuatu, katakan saya nak increase high frequency. So saya pergi ke high, saya tambah. Kalau macam mixer digital, macam mana nak buat? Kita pun ada. Dia ada step lebih sikit. Saya perlu pergi situ untuk analog, tambah.
Tapi saya hanya pergi situ, katakan EQ high, saya tambah saja. Macam tu saya boleh tambah. Tapi kalau digitalnya macam mana? Sama juga. Okay, you mau channel apa you cakap? 3. Channel 3. Lah. Senang saja. Okay, kita tekan channel 3. Okay, apa yang kita mau? Kita mau high, increase high. Increase high, tekan ni high. You sudah select high. Lepas tu, kita ada apa? Gain. Naikkan turun. Kita boleh nampak dari sini. Okay, mungkin saya besarkan screen supaya senang nampak. Saya boleh view. Saya nak katakan sesuatu lah. Betul. Ini lebih mudah. Dia satu step you pergi situ buka. Ini dia ada nak select, lepas tu nak select, lepas tu boleh pusing. Tapi saya nak katakan lah, walaupun saya support analog, tapi dari segi digital, adakah itu susah sangat ke? Adakah itu betul-betul susah? Step ada tambah sikit, tapi nak katakan susah. Tekan high susah? Bukanlah. Tekan view buat susah? Beberapa kali mungkin dah okey lah. Sebab hari ni kita pun bukan nak kata digital mesti lebih bagus. Kita analog dia ada bagus menjawab juga. soalan ni, adakah digital lebih susah? So kalau saja? untuk fungsi-fungsi yang lebih basic, yang fungsi yang lebih basic, untuk event yang lebih basic, lebih kecil kan, mungkin yang ini lebih sesuai kerana anda nak just cepat lah, nak senang, betul-betul senang. Fungsi yang ada sini, kalau saya nak increase apa-apa, saya just pergi situ, saya pusing. Saya nak tekan tu, saya tekan tu saja. Saya tak perlu pergi select, cari scroll apa, dia punya menu semua tak payahlah. Lebih mudah kalau fungsi anda, function anda atau event anda kecil. Kalau event anda lebih besar, then kita kena mengakui kita lebih baik pakaikan yang you sudah join dunia digital. You sudah join saya orang realistik. Saya orang realistik. Kalau orang digital sini, orang analog sana. So macam tu lah, dia ada beza dia. Dia ada beza kegunaan dia lah. So ada apa lagi? Saya ada satu. Okay. Saya rasa yang betul-betul boleh guna analog dia memang soundman yang hebat. You kena bergantung pada telinga. You apa pun tak boleh nampak. You apa screen pun tak ada. Tapi digital kita ada screen. So ada screen lah. Selain daripada telinga, kita ada visual. Signal lah. Saya akan hantarkan satu signal yang kamu tak tahu apa signal tu. You boleh cuba carikan. Apakah frekuensi tu. Play. Kalau saya nak guess ni lebih tinggi dah ni. Berapa frekuensi? Soundman analog. Ini yang 3,000 lebih, 4,000 macam tu lah. You boleh pilih satu. 3,000 lebih atau 4,000 lebih? So okey lah, saya pilih satu middle punya itu, iaitu 35. 35. Okey, buka lah. Okey, ni dia tunjuk 2. Okey, kalau saya tengok dia boleh nampak kan. Tapi dia dua band yang naik. So dia tak boleh tentukan mana. So kena cubakan lah, tengok lah yang mana. Dia lebih dekat kepada ni 25. 25. 3,000. So Andy tengah setkan itu frekuensi dia nak test saya. Walaupun pendengaran saya tidak begitu bagus, saya bukan sifu. Okay. Tapi dengan screen saja saya boleh nampak. Nampak tak? Screen saja saya boleh nampak sini. Boleh offkan dulu lah. Off, dia akan hilang. Play. Saya tahu apa frekuensi. Cuma apa yang saya perlu buat, saya pergi gain sini. Saya dah tahu exactly berapa frekuensi. Lebih tepat lah. Lebih tepat. 2,600 Hertz. Tapi handphone sini dia tulis 2,495 lah. Lebih kurang lah. Agak tepat lah. Dekat. So saya boleh terus sini. Kita boleh turunkan gain. Okay, katakan kalau saya... Okay, tak payah cuba lagi. Saya akan ubah dia lah. You boleh ubah. Ubahkan lah. Kita boleh tengok dari sini. .88K. Lebih kurang lah. 35. Mungkin you bergerak dia punya sampai ke frekuensi mana lah. Yes, 3.55 hingga 3.81. You boleh ubah. 35 34. 35 lah.
Bukan tak boleh. Analog tu boleh tapi tidak begitu tepat. Kecuali kalau anda sebagai soundman atau sound engineer betul-betul pengalaman anda begitu baik sampai anda dengar beberapa frekuensi, anda boleh tentukan dengan tepat terus boleh buat adjustment. Itu memang Sifu punya level lah. Memang Sifu atau Dewa audio lah. Okay, itu level tu. Tapi untuk digital tak perlukan sampai Sifu level. Anda boleh pakai screen untuk cari frekuensi itu. So tak perlu pergi dengar apakah frekuensi yang bagi masalah. So tadi katakan EQ dia kata boleh nampak semua dekat sini. Tapi adakah bermaksud apa yang anda nampak itu lebih senang? Kadang-kadang apa yang you tak nampak. Kalau tak nampak memang susah. Tapi sini kita katakan nampak. Boleh nampak. Kita boleh nampak Tapi bukan nampak butang je. Kita frekuensi itu graf semua boleh nampak. So jadi kita adakah ini lebih susah? Dia ada step lah. Kalau kan dia ada step untuk carilah. Dia ada step dia. Okay, mungkin anda perlu tekan lebih banyak butang. Sikit lah, tambah 1 atau 2. Tapi tekan butang tu bukan susah sangat lah. Okay, bukan susah sangat. Okay, so dia ada step tambahan. Tapi bukan susah. Okay, satu lagi point saya nak untuk digital lah. Saya rasa digital lebih senang dapat bunyi kalau dibanding dengan analog. Senang dapat bunyi. Katakan you nak ada nak buat satu mix. Senang nak buat satu mix. Katakan you ada satu drum ni nak mix itu drum, you nak mix itu vocal, saya rasa lebih senang dengan digital. So adakah anda rasa setuju dengan kenyataan ni? Saya rasa dengan digital mixer anda boleh buat sesuatu benda itu dengan lebih tepat kerana anda bukan saja boleh dengar, anda boleh nampak di screen untuk cari, misalkan nak cari sesuatu frekuensi yang anda nak boost ke atau nak cut, anda boleh cari frekuensi itu atas screen dengan lebih tepat dan buat perubahan yang lebih tepat lah. Itulah point saya sebenarnya. Mungkin dari penggunaan digital mixer yang kurang pengalaman dalam audio mungkin ada kelebihan. Sebab dia boleh skew telinga dia boleh kurang sedikit sebab dia ada screen, ada visual nak bantu. Tapi bila menggunakan analog itu ialah 100% telinga. 100% telinga, kena dengar baru tune. Jadi bagi saya sebenarnya untuk nak dapatkan bunyi saya rasa digital lebih senang. Adakah anda setuju lah, yang penonton kita setuju dengan point ni tak? Adakah kamu setuju dengan point ni? Saya punya point, kalau nak buat dengan digital mungkin lebih mudah sedikit. Mungkin lebih cepat sikit tapi tidak begitu tepat. Kerana digital kan dia punya macam parametric EQ ataupun dia punya graphic EQ kan, dia ada band-band dia tertentu saja. Okey, katakan kalau anda nak tambahkan low. Kalau anda nak tambahkan low, dia punya low 18 Hz saja. Okey, kalau dia punya mid kan, kalau anda nak tambah, dia ada 100 sampai 8K. Dan dia punya high adalah 12K. Macam mana pula dengan frekuensi-frekuensi yang di antara semua ni? Anda akan mempunyai beberapa kesukaran lah. Mungkin so dia mudah nak buat tapi dia terhad kepada beberapa frekuensi. Okey, low dia ada 80, kalau mid dia daripada 100 sampai 8K dan ini 12K. Okey. So yang di antara itu frekuensi-frekuensi di antara ini semua tak berapa boleh adjust lah. Tetapi di sini dia tak ada betul-betul satu limit. Segala-segala frekuensi boleh di adjust. Okey. Dia parametric EQ kan? Semua frekuensi. Sebab ini frekuensi boleh ubah. Contoh ni mana frekuensi dia boleh gerak ke atas. Gerak atas boleh sampai high. Sebab ini high, sini low. So high mid, ini mungkin mid, low. So kita boleh naik turun. Sana sudah dia sama sudah fix. Dia ada beberapa tempat saja.
dia ada 80, dia ada 100 sampai 8K, lepas tu dia ada 12. Tetapi katakan anda tak mau gerak sini gerak sana, bila you pergi apa-apa channel yang baru, bila you tekan high, dia sudah tetapkan ialah ni. Dia high mid, dia memang sudah tetapkan ni. Dia low mid, dia memang sudah tetapkan ni. Dan low, you sudah tetapkan sebagai ni. Fungsi ni lebih kurang sama katakan macam you tak mau adjust apa-apa frekuensi bagi dia naik turun. Ini apa yang akan dapat. High mid, low, low. Lebih kurang lebih kurang macam analog. Ini memang dah analog. Ini macam cuma analog. you kena tekan nak pilih high mid, low mid dengan low. Tekan saja. Sana tak perlu tekan. Okey. Tapi yang kelebihan dia, kalau anda tak perlu cara analog ni, this is macam analog method. Analog method in a digital mixer. Betul. Tapi kalau anda tak mau ni, anda boleh pilih mana frekuensi anda boleh pilih. Digital lebih membantu. Sebab dalam analog bergantung pada telinga. Tetapi pendengaran telinga akan berubah mengikut usia. Itu betul. Mungkin masa muda you dengar semua okey, tapi sudah naik umur mungkin setengah frekuensi anda sudah tidak begitu. Ini betul. Sudah tidak begitu sensitif. Jadi digital banyak membantu. Jadi sebenarnya itu poin satu. Dia kata orang tua tak suka digital. Orang tua tak suka digital. Tetapi poin ini dia kata sepatutnya orang yang sudah naik umur, pendengaran tidak bagus, sepatutnya yang guna digital. Orang muda nak menimba ilmu, nak dapat pengalaman, sepatutnya guna analog. Last point saja. Last point. Yang paling penting sekali. Apa tu? Untuk nyanyi. Sebab kalau tak nyanyi, hidup kita ni mana ada makna. So anda menyanyi apa? Kita nyanyi mesti ada apa? Lagu lagi? Singer. Lagi? Singer lah. Lagi apa? You kena ada ekor, reward. Betul lah. Effect, Kalau effect, tidak, effect. dia kering, dry. So kering, kita dry. macam mana nak menyanyi? So anda menyanyi saya tak menyanyi. Kita nak bincang pasal adakah ini susah nak dapatkan You ada ekor vocal yang track betul. Test 1 2. Cuba dah nyanyi satu. Getaran jiwa. Okey lah. Mungkin terlalu banyak kita volume. Sini kurangkan itu. Sudah lupa itu lirik. Sorry. Okay. So dia punya parameter sini fix. Kalau nak dapatkan EQ dia, just cari dia punya hantar dia punya effects dari channel tu. Okay, buka effects punya level. Okay, carikan effects yang anda nak dan send. Okay, kepada main lah. Okay, test 1 2, check 1 2. So you kena send kepada main. Jadi kita tadi sudah cuba membuat satu efek untuk berkaraoke atau untuk suara nyanyian lah dengan digital mixer. So dengan analog juga kita ada preset di dalam. So kalau katakan anda mendapat preset, anda pergi cuba, you rasa suka, jadi senang kerja lah. You tak perlu set apa-apa. You pergi itu efek sudah okey, betul. So sama juga analog, mungkin you pergi sana, you sudah suka. Dia punya, kalau anda suka sudah tak perlu apa-apa. Tetapi katakan kalau tak suka ini dia punya parameter limited. Dia sangat kurang. Jadi you nak dapatkan bunyi echo untuk nyanyian susah sikit. Bukan tak dapat lah, mungkin susah sikit. Ini pun tak senang, tak susah. Tapi dia mungkin ada lebih banyak parameter. Mungkin akan dapat suara. Kalau nak dapatkan preset, yang simple tu, nak dapatkan preset effect, saya rasa mungkin ini lebih cepat lah. Tapi kalau nak dengan lebih parameter you nak setting semua tu, nak dapatkan efek yang lebih tepat, ini nyanyi. Memang digital. So ini tak senang pun tak susah. Tapi katakan kita memang nak dapatkan apa yang kita mahu, ini mungkin kita dapat lakukan. Yang saya rasa daripada apa Eric buat kat digital mixer ini, dia mungkin sesuatu anda nampak sebagai sesuatu kesukaran lah, mungkin menakutkan anda, adalah ada beberapa step tambahan. You kena tekan ni, select ni tu macam tu.
Dia ada beberapa step tambahan. Tapi saya rasa ini bukan betul-betul susah. You buat beberapa kali, dah biasa, dah terus boleh buat dah. Okay, dia ini kurang step, dia ini lebih step. Tapi dia punya kebolehan memang digital mixer akan lebih baik. Ini mungkin kalau untuk basic simple function, apa yang ada di sini mungkin itu lebih cepat. Okay, dia tak ada beberapa step, terus you boleh buka ni, buka tu saja, terus. Ini dia ada select sikit. Tapi dah itu biasa buka tu pun tak semestinya you suka. tak semesti. Tak semesti. Dia ada limit dia, terhad kepada dia punya setting yang ada di atas board di sini. Tapi dia punya HUD ni dia macam tak ada HUD tau. Segala fungsi ada dalam board ni. Anda kena just select dia punya fungsi saja. Tetapi yang ini nak cari itu point, fungsi mungkin tak ada. Katakan you dah sana, dia kata senang dapat, walaupun anda tak suka preset tapi you dapat itu boleh lah. Boleh. Tapi kalau you boleh lah, ini pun boleh lah. So dia punya bukan kekurangan, you kena mengatasi fobia anda untuk membuat satu atau dua, mungkin 3 step yang lebih daripada ini. Tapi anda dah biasa, boleh buat dengan cepat lah. Okay, boleh buat dengan cepat. Dan fungsi dia memang lebih banyak. So, walaupun saya ni suka kepada analog, okay, saya akan mengakui lah, digital is the way to go lah. Kalau you nak fungsi yang lebih advance, nak fungsi yang lebih tepat, buat adjustment yang lebih tepat, lebih terperinci, boleh buat di situ. Yang ini tidak begitu terperinci. Saya rasa macam ni lah. Saya nak tanya balik, apakah lagi ada fobia anda yang menghentikan anda migrate daripada ini ke itu? Saya rasa itu mentality saja. Tak mau lah, itu susah memang, tak mau. Tapi bila you sudah langkah ke masuk, you akan rasa dunia berlainan. Sudah cuba itu sekali hari-hari mau. Saya rasa itu langkah pertama saja yang blok kamu nak masuk ke digital. Lagi satu, saya rasa mungkin budget lah, harga lah. Okay, kita mengakui lah, digital ni mungkin harga lebih mahal sikit lah. Ini kalau anda bandingkan sesuatu mixer yang untuk show yang kecil, bawah 2,000, satu mixer yang katakan yang ini compact, producer punya lebih kurang 6,000 lebih. Okay, producer yang lagi kecil punya 6,000 lebih, 32 channel. So bandingkan 2,000 dengan 6,000 memang jauh beza. Tetapi persoalan dia, hanya satu persoalan untuk anda fikirkan lah. Katakan yang ini ada 6 mic input, okay, 6 mic input punya mixer lah. Okay, dan berapa channel? Dia ada 1, 2, 3, 5, 10 channel lah, kan? 10 filter, 10 channel. Katakan ada digital mixer macam ni pada harga lebih kurang RM2,000. Adakah anda akan cuba atau masih tak mau? Atau setengah dari ini lebih kurang daripada RM1,000. Kecil-kecilnya. Adakah anda boleh terima lagi tak? Soalan topik hari ini, adakah digital lebih susah? Saya tak kira you kecil besar, budget tinggi, budget rendah. Adakah ini lebih susah ni? Okay, persepsi dia macam lebih susah. Tetapi sebenarnya bukan. Itu saya nak katakan. Okay. Sebenarnya bukan. Okay, itu yang mula-mula saya nak beritahu Andy. So, hari ini kita dah bincang 1 jam lebih. Dia akhirnya bersetuju dengan idea saya. You boleh datang ke sini. Sini sudah tak ada orang. Hei, Ricky. Okay, kita sudah dapat jawapan untuk hari ini. Kita mungkin sampai di sini saja. So, ada apa-apa pertanyaan, komen atau suggestion, bolehlah inbox kepada kita. Ya. Okay. So, sampai sini kita akan ucapkan terima kasih kerana menonton sesi live kita. Dan saya nak mengucapkan daripada AV Electronics Marketing, jangan lupa ya, like page kami, subscribe kepada YouTube channel kami, okay? Dan sharekan live ni ya. Walaupun kita tamat, tapi dia akan jadi video selepas ni. Okay. Share kepada kawan-kawan anda. So, ini rakan saya Eric dan saya Andy daripada AV Electronics Marketing ingin mengucapkan terima kasih
Dan selamat tinggal dan jumpa lagi minggu depan. And have a good weekend. Amalkan penjarakan sosial. Please, please, please. Okay? Pakai Bye-bye. mask. Bye. Pakai mask.